jika kamu dah bersedia untuk menerima pelajaran hari ini. Okay, so kita sambung balik yang lepas, iaitu kaitan dengan radioaktif. Betul? Betul. Ada lagi yang masuk? Masuk. Okay, half-life nampak? Nampak? Boleh. Okay. So, hari kita bukti sampai sini kita half-life. Okay, cikgu nak tunjukkan kamu half-life berkaitan dengan keadaan semasa Jadi macam disebut itu GM ataupun GM Miller tube boleh juga cari usia sesuatu objek Contohnya GM given rate 2080 per second of carbon atoms. 40 atom is a fresh bone of the goat. Background reading is 80 second. Okay. Dia kata dia jumpa satu tulang kambing Dia tak tahu adakah tulang kambing ni tulang yang lama macam tulang dinosaur jumpa Kita nak tahu macam mana nak identify adakah tulang ini adalah prasejarah ataupun tulang baru dimakan tadi. Okay. So a student from the school claimed that he has found a bone of the ancient goat at the backyard of his house. Dia kata dia jumpa benda tu macam ancient goat, macam dia lama kan. So, yang betul kalau kamu jumpa suatu artifak yang lama, dia adalah satu benda yang berharga So dia claim lah itu adalah benda yang berharga. So the reading of GM2 for sample is 1080 per second. If the half-life cover is 5 years, estimate the age of the ancient goat. So macam mana kita nak cari usia tulang tadi. Okay, dia tahu kata karbon 14, kita gunakan karbon 14, setiap kali 5 tahun dia akan meleput Okay, so to actually reading the fresh bone, okay, tadi kita tengok kita reading 80 dan dikit 2020, tolak saja dapat 2000 So the actual reading of ancient bone 1080 tolak dengan 80 tadi. Jadi kita gunakan GM cube 2080 tolak 80 dapat 2000. So sekarang kita uji pada ancient bone tadi, kata-kata ancient bone tadi So kita tahu ancient bone tadi kita reading dapat 1080, kita tolak dengan 80 juga. Okay, so background reading kita ambil 80 jadi 1000. So daripada 2000 kepada 1000, 5 years. Okay, so maknanya dia tidak menunjukkan benda ini adalah tulang yang lama so it's not good dia tak present dia. Dia bukannya adalah tulang ancient goat So, dia nampak tak macam mana nak cari ni? Yang pertama, kita gunakan GM tube reading. Reading dia akan bagi kamu 2080 second. So background dia adalah 80. Ini kena dibagi. Okay. So sampel, kita ambil sampel 1080. Jadi kita tahu pertama sekali untuk GM tube 2080 tolak dengan 80 background reading di 2000. Ini yang sebelum ni. Okay. Dia guna ancient bone 1080 tolak dengan 80 dapat 1000. Jadi jangka masa hayat dia 2000 kepada 1000 dan masa 5 tahun Okay, 50 kepada 1000 5 tahun. Maksudnya benda ni terlalu cepat So ini bukannya ancient goat. So application of half-life lagi, kita tengok aplikasi lagi daripada kita dah detect berapa usia sesuatu alat tu ataupun sesuatu barang tu ataupun sesuatu tulang tu. Biasanya tulang kita boleh detect guna karbon 14. Okay, kalau peralatan susah sikit nak detect. Tapi kita tengok usia peralatan tu tak boleh tengok usia dia. Peralatan contohnya kalau kamu jumpa prasejarah, jumpa alat-alat seperti alat-alat memburu ke, alat-alat penyembahan ke, dia kena nampak lah usia dia. Usia dia tak boleh nak check gunakan karbon 14. Kecuali kamu jumpa tulang manusia yang ditanam di dalam tanah. Okay, kamu jumpa dan kamu boleh check berapa tahun. Sebab itulah bila pelajaran jumpa
barang-barang macam ni, barang-barang prasejarah ni, dia akan cari perkuburan. Biasanya perkuburan mereka tanam orang dalam perahu, masuk dalam tanah. Ada juga yang tanam hidup, ada juga yang dibakar. Benda tulang-tulang ni boleh dijumpai dalam kawasan sekitar je lah. Bila pelajar jumpa, kesan tu baru tahu, oh ini adalah peralatan usia sekian. Dia tahu usia satu peralatan dengan menggunakan tulang-tulang tadi. Okay. So, understand of the half-life of the radioactive substance, medical field in the very important. Okay, dia ada juga digunakan sebagai medical field dalam bidang perubatan. Okay. So, substance is a longer half-life than to ni yang sebut itulah. Dia kalau kamu nak scan satu badan whole body kamu, kalau nak scan dengan MRI ke, okay, nak tengok saraf urat-urat darah kamu kalau kita scan memang tak nampak, kecuali kamu masukkan satu chemical radioaktif ke dalam darah kamu. Tapi pastikan chemical radioaktif itu adalah benda yang short term, yang sangat ringkas, yang sangat cepat dia terurai atau terhapus. Okay, sebab itu dimasukkan dalam masa biasanya yang paling lama adalah 2 jam. Okay, yang paling awal 2 jam untuk radioaktif input. Masukkan apa nama, fosforus je. Kita tengok cek balik. Dia tamu cakap ada radioaktif yang sangat singkat dan ringkas, yang cepat dia masuk cucuk dan kamu scan, dia akan nampak bersinar dalam MRI kan, nampak sinarannya. Okay. So ada juga dalam ekologi karbon 14 disebut tadi, isotope used to determine the age of the fossil based on carbon 40 half-life. Gunakan karbon half-life tadi 1080 tadi. 2080 tadi. Okay, the use of the radioactive substance, okay, detect. Contohnya ni zaman dulu kita memang tanam pipe bawah tanah dan ada kebocoran berlaku. Sekarang ni kita tak tanam dah, ada pipe bawah tanah, memang sekal. Letak pipe tu di luar, okay. Tapi berlaku kemalangan habis. Tapi kemalangan kita nampak ada kebocoran ni. Tapi kalau dulu kita tanam di bawah air, di bawah tanah, dia kita tengok kebocoran, kita gunakan satu peralatan, dimasukkan small amount of reactive in the inject the pipe. Dia masukkan ketika ni, kita masukkan satu radioaktif kecil okay, pastikan dia cepat terurai lah. Okay, masuk, kemudian kita gunakan satu alat gigi mula tadi tu, GM tadi, counter with the detect radioactive. Okay, nampak terpancutan berlaku di situ, dia akan nampak itu kawasan ni, baru kita korek. Kita korek tanah itu dan baiki pipe. Okay, tapi itulah sekarang susah sikit nak buat tu. Kita di Kuala Lumpur ni memang dia buat macam tu, sebab tu di Kuala Lumpur banyak air pecah di bawah tanah dan air tutup dan sebagainya. Semua dibina pipe di atas. So, the use of radioactive substance, medical, agriculture, industrial, banyak lagi. Okay, walau bagaimanapun, the harmful effect radioactive substance ada juga yang kesan yang negatif pada radioaktif ni. So, type of duration, tengok jenis duration yang kamu guna, berapa dos yang kamu guna, berapakah jangka masa kamu telah expose terdedah dengan radioaktif. Okay, cuba betul dia. Radioaktif ada 3 sinar, iaitu alpha, beta dan gamma. Okay, yang paling bahaya sekali adalah gamma. Okay, tengok kita ingkar bahak kan, radioaktif jadi besar, hijau, berubah, nanti bohong akan janji tu. Siapa yang kena radioaktif, pastinya kamu akan sel badan kamu akan rosak dan kamu akan menyebabkan kematian kalau diekspos terlalu lama. Okay, jenis radioaktif yang bahaya adalah gamma. Okay, kalau terlalu banyak dos yang kamu masukkan dalam badan kamu untuk perubatan pun sama juga. Sebab itulah bila buat X-ray, kenapa buat X-ray tak? Cek tulang-tulang kamu dalam badan. Okay, bila buat X-ray tak boleh buat kali kedua. Dia X-ray sekali dia. Dan dia kena gap jangka masa yang sangat lama, okay, supaya radioaktif yang masuk dalam badan kamu itu hilang. Okay, kalau terlalu scan tembak lama, kalau dah banyak radioaktif dalam badan kamu, dia tak sempat hilang. Okay, akan merosakkan nukleus dalam badan kamu sebab radioaktif. Okay, part of the body pun sama juga. Okay, kalau part of the body, contohnya kalau kamu tembak di bahagian pembiakan kamu, di bahagian bawah, kamu akan mandul. Okay, bahaya radioaktifnya. Sebab tu bila kamu pergi scan X-ray di hospital, mana kamu nak pergi ke aplikasi, kamu nak apply apa-apa lah, pergi polis ke, tentera ke, masuk universiti ke, college ke, kena ada
satu apa nama? Medical check up dia nak kamu tengok X-ray badan kamu. Okay. Bila kamu masuk X-ray badan kamu ada satu plug besi aluminium, aluminium. Apa itu plug besi plumbum yang menghalang bahagian bawah kamu untuk tidak kena radioaktif. So bahaya radioaktif ni. Kalau kena terus mandul. Okay. So common effect of a fatal vomit dia boleh membuat kamu muntah, hilang rambut hilang, gugur fatigue ni apa kita lupa siapa tahu? Lesu. Lesu vomiting ni lawyer kan, muntah kan. Kemudian hair loss ni adalah hilang rambut seperti mana kalau orang buat kanser rawatan kanser kemoterapi dipanggil kemoterapi, dia panas bila ditembak tu kekuasaan barah tu ataupun kekuasaan kanser tu dia sangat panas menyebabkan rambut jadi lurus. Sebab tu orang yang rawatan kemoterapi ni botak semua bukan sebab dia cukur, sebab rambut telah lurus. Efek dia kalau guna orang dia terpaksa buat je lah untuk hilangkan barah tu kan. So interview in the man mandul lah ni. Cancer skin burn boleh menyebabkan kulit terbakar dan leukemia. Tahu leukemia? Tahu tak penyakit leukemia? Darah putih cikgu. Darah putih kurang darah putih Kurang darah putih. Yang sel merah sabit tu apa dia? Oh, sabit tu thalassemia kan? Thalassemia kan. Leukemia yang sel darah putih tidak terbina Okay, genetic defect, Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner. Ini adalah jenis-jenis syndrome Down. Syndrome Down adalah muka yang sama semua. Ini yang menyebabkan kromosom berubah. Ini genetik kromosom. Itu banyak ni. Kalau half-life. Kamu jangan ingat kamu kena radioaktif kamu jadi X-Men. Keluar kuku kan. Tak ada. Itu semua cerita animasi je. Kena radioaktif, confirm kamu akan mengalami perubahan dari segi badan, dari segi fizikal kamu, dari segi macam lah. Kita tahu kan belajar kan. Manusia ada berapa kromosom? 23. 23. Kalau mana 23? 3 itu adalah satu bahagian. Cantum sekali jadi 46. 46. SSY adalah yang menentukan lelaki jantan betina kan. SX kan. Tetapi kalau efek kromosom satu hilang, kamu takkan jadi manusia, terjadi satu organisma yang baru. Kadang tangan tak ada kan. Itu adalah efek daripada genetik. Cikgu mengajar biologi pula. Okay. Maksudnya apa-apa pun radiator ni sangat bahaya yang menyebabkan berlakunya perubahan genetik. Okay. Genetic effect. So, Down syndrome, Klinefelter syndrome ni untuk perempuan dia flat semua. Tuna pun semua untuk perempuan juga. Okay, yang ke-8 of course kalau sudah lama ingat ada cerita Star Trek yang baru ni. Cerita apa? Star Trek. Star Trek yang pertama tu yang kapten dia masuk dalam bahagian radioaktif tu. Dalam enjin kapal tu. Tahu. Jadi mati dia. Tapi hidup balik. Okay? Kalau tengok itulah radiatif sangat bahaya kalau tidak terlalu lama yang menyebabkan kematian. Okay, so precaution step in handling radioactive. Ada boleh guna kita bukannya tak kita buang radioaktif bukan. Radioaktif ni ada juga kebaikan, ada juga kelemahan. Tetapi banyaknya kelemahan lah. Tapi ada kebaikan juga yang kita sebut tu rawatan kanser kan. Untuk pertanian pun ada. Kalau kau guna buku rujukan banyak buku teks kalau ada tentang apakah kebaikan radioaktif pertanian contohnya memandulkan belalang sejuta. Tahu belalang sejuta? Kat Malaysia tak ada lah. Kalau dekat Amerika, dia punya ladang dia, Amerika ataupun tempat yang negara besar, ladang dia sebesar Malaysia Kalau belalang dia yang menyerang tanaman crops dia selalu dengan jagung atau gandum sekali datang bukannya seekor dua, berjuta-juta ekor. Sekali datang menginggap ke ladang, dalam masa berapa minit habis, clear. Belalang tu makan. Lepas tu bertelur lagi, beranak lagi. Tambah lagi, berjuta-juta lagi, berbilion-bilion dan berbilion. Bagaimana? So makanan semua rosak dan tak ada makanan. So dengan menggunakan radioaktif ni, dia sembuh saja
kenakan belalang tu dengan radioaktif yang menyebabkan belalang jantan mandul. Bila belalang jantan mandul, belalang tu takkan producekan anak lah kan. Anak akan telur, tak bertelur lah, telur. Okay, belalang tak bertelur, maka reduce lah dia punya populasi belalang tadi. Itu dia, kita gunakan radioaktif untuk memandulkan belalang tadi. Itu dalam tanian lah, yang cakap singkas, ada banyak lagi. Okay. Keep radioactive substrate in the food. Sekejap, cikgu nak call cikgu dah. Okay. Hello, Assalamualaikum. Ya ni, dengan kelas ya? Okay. Okay, sorry. Cikgu network call tadi. Ada yang bawa masuk ke? Alah, tak apalah, kita teruskan Okay, kita kembali semula ke pangkal jalan. Tadi question state. So keep radioactive substrate in the room close of the concept. Ingat radioaktif seperti kamu tahu kita ada 3 jenis radioaktif, alpha, beta dan gamma. Alpha tidak boleh tembus kertas, beta tidak boleh tembus 4 mm aluminium
Dan gamma tidak tembus kepada 4 mm plumbum ataupun aluminium. Plumbum kan? Ataupun konkrit yang tebal. So, wear protection suit or glove. Masukkan bagi kamu dalam suatu suit suit hazmat yang bentuk logo. Pernah tengok logo radioaktif Pernah. Kalau ada sini kita tunjukkan. So, use rubber arm to handle the strong radioactive uranium. Uranium yang chemical yang boleh meletup semua tu. Kita gunakan radioactive. Shield of radioactive content of problem. Kita buat ada video tau. Do not eat and drink in the radioactive lab. Dispose radioactive substance. Do not make fun radioactive substance in your friends. Put a radioactive in front of you. Okay, sign simbol dia. Kenapa cikgu cakap ni 1/8 ni Sebab ada satu soalan yang keluar dalam SPM Dia kata, bagaimanakah anda menguruskan radioaktif? Ini jawapan dia. Okay, sebenarnya tak tengok, tak apa, kamu tahu lah benda tu bahayakan, cuma kau nak uruskan. Dia bagi kamu 10 markah. So, kamu boleh bagi 5 point dan ulaskan. Dia faham kalau bagi soalan itulah. Wear a photographic film so monitor or monitor right? Photographic film kau dah tak? Jadi tengok filem dulu, kita tak pakai filem dulu pakai filem. Filem itu lebih kepada nak tengok benda tu yang cahaya kuat boleh ditapiskan. Okay, so habis tu hari ni pula. Untuk bahagian ni cikgu tak buku soalan kalau buku soalan memang lambat. Okay, ni cikgu fokus pada filem, mantap keluar exam So pengesan radioaktif benda ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk kesan radioaktif itu. Okay, so pertama kamu boleh gunakan lencana filem, electroscope bercas, tube gigamila ni biasa kita dengar, tube gigamila, telur awan, pemilihan bunga api. So apa itu lencana goes through one by one. Dapat lencana filem. Ini dapat lencana filem. Filem atau plat fotograf boleh mengesan ketiga jenis sinaran radioaktif. Argentum bromium yang peka cahaya dan sinaran bromium aktif disalurkan permukaan pada fotograf. Bila kamu nampak, kamu nak check kunci ni. Kunci ni nampak macam normal kan, tetapi bila kamu snapkan ni dengan lencana filem, ada benda macam ni. Maksudnya ini kunci ni terdedah dengan radioaktif. So kamu tak boleh pegang. Kalau kau pegang, kamu akan terdedah. Macam kau pegang COVID lah. Pegang benda ni, COVID kena. Macam tu lah. Akan lekat pada badan kamu. Tengok jenis juga. Kalau jenis radioaktif yang kekal begitu tahun, akan kekal di badan kamu begitu tahun. Kalau radioaktif yang sangat simple, yang sangat ringkas, sekejap saja kena efek. Dia masuk ke? Okay. Okay, so plat fotografi digunakan sebagai lencana khas dipakai oleh pekerja semasa mengendalikan bahaya radioaktif bahan aman dan reaktor nuklear. Ini digunakan bersinar. Ingat kalau kamu terdedah dengan sinaran ni, kamu boleh mandul terutama pelajar lelaki. Okay. Sebab tu kalau kamu tengok di hospital yang bekerja di bahagian radioaktif memang dipakai apron yang sangat keras besar. Okay. So electroscope bercas ini yang cikgu sebut ni. Mas keranjang mas mengucup dan mencapak. Okay. Kita tembak radioaktif di atas ni, pengiriman udara berlaku. Siapa lebih mayan, alfa ke beta ke gamma? Alfa. Alfa lebih mayan kan? Okay, beta adalah yang kedua. Kalau gamma tak ada, tak bercas Okay. Dan dia menyebabkan keranjang ini akan mengucup. Yang ni tak ada kat mama lah, kalau ada dah kaya cikgu emas ni. Okay. Electroscope bercas ialah alat yang paling sesuai untuk mengesan zarah alfa kerana kuasa pengaliran yang tinggi berbanding dengan zarah beta dan gamma. Okay, gamma tak ada charge dia neutral. Satu sumber alfa di bawah mendekati dengan cepetan sebuah electroscope yang bercas positif, didapati pencapahan keranjang emas akan berkurang. So dia mengucup balik. Okay. Ini adalah electroscope bercas. Kita cakap banyak, cuba kenalkan saja. Nanti kalau keluar soalan kau tak tahu benda ni lah. Inilah electroscope bercas. Okay. So ini pemilihan bunga api yang biasa digunakan di makmal.
Kita dulu pernah buat tu, tapi bahaya ni. Dia meletup ah. So radioaktif ni logo radioaktif material logo dia bentuk kipas. Okey. Kalau kamu tengok cerita Resident Evil, ni ada Resident Evil bentuk Ada. dia bentuk Resident Evil lain sikit, tak ada, bukan. Ini yang betul yang Resident Evil dia buat yang lain tau. Yang tertipu. Ini radioaktif yang sebenar ni. Yang ketiga bentuk kipas. Resident Evil dia betul tak tajam apa semua kan? Bukan dia So film mengapi biasa digunakan untuk misal. Dia saya. Cikgu ada Fitri nak join tapi cikgu tak accept dia. Ya ke? Yang masuk sekali? Fitri nak join. Dia Dia kata tak tahu, dia kata dia nak masuk tapi tak dapat. Stress lagi. Okey. Kita dengar tadi macam nak masuk. Cikgu auto admit ni. Tak masuk pula. Ya, pemilihan mengapi sudah digunakan untuk mengesan dan alfa. Percikan api kalau kita ingat lagi 3 perbezaan berkaitan dengan sinaran ni, alfa, beta dan gamma. So kalau percikan yang paling banyak adalah darah haba. Dia berkaitan dengan kuasa pengaliran yang tinggi juga. Itu kalau darah alfa tinggi pengaliriannya, maka percikannya pun dapat lihatlah dengan begitu banyak. Kita tahu. Yang ketiga iaitu kebuk awan. Inilah kebuk awan. Dia tengok dia punya percikan dia. Kebuk awan boleh mengesankan jenis sedianan radioaktif dari sinar radioaktif melalui ruang di atas bahagian mengayon molekul udara di bawah panjang lintasannya. So, wap yang tepu melampau mengkondensasi pada air itu untuk membentuk kisan air yang halus dan kelihatan rungut-rungut yang putih. Macam ni kisan air. Rungut-rungut. Kamu hanya ambil tahu je. Kalau soalan tanya, saya tanya soalan tanya, apakah alat-alat yang boleh mengesan radioaktif? Ada 5 tadi Apa dia? Bencana filem, laser start, bercas, tube Miller, kebuk awan dan pemilihan mengapi. Catat dalam kuota kamu. 5 alat yang digunakan untuk mengesan radioaktif. Okey, yang terusnya adalah tube Miller. Ini biasa ni, yang kita guna pakai zaman-zaman dulu Bila kita hidupkan alat tu bunyi makin hampir dengan radioaktif, lagi laju bunyi kan, ataupun dia punya meter mana? Macam ni masuk dah. Dah masuk kan? Tu Fitri masuk lah. Fitri. Lambat kau itu Okey, teruskan So Richard Gemini akan jadi macam bentuk ni Benda ni akan bergerak. Nanti kapal merah tu maksudnya terdapat radioaktif Ini. So bacaan radioaktif, bacaan sampel, tolak dengan bacaan tanpa sampel, bacaan lakar ni lah. Okey. So itu 5 alat digunakan untuk mengesan radioaktif Cikgu kena sentuhkan juga sebab keluar soalan objektif antara bahan-bahan di bawah, yang manakah yang tidak mengesan radioaktif? Ini kamu kena tahu juga, ambil tahu juga So penggunaan radioisotop ialah isotop yang tidak stabil yang mengalami perebutan dengan membebaskan sinar radioaktif isotop. Isotop tahu isotop? Isotop tu apa yang sama? Nombor proton ke ataupun nombor proton sama. Proton sama, nombor atom beza. Tak, yang tengah tu nukleon. Nukleon ni lah kan. Sebab dia beza lah, nombor atom beza juga. Tapi nombor proton dia sama. Contohnya hidrogen ada 3, 4. Oksigen ada 2. So isotop yang tidak stabil yang mengalami perebutan yang membebaskan sinar radioaktif. Dia masih lagi radioaktif sebab dia membebaskan radioaktif lagi. Contoh penggunaan radioisotop. Ini yang cikgu nak fokuskan ni. Penggunaan dalam kehidupan seharian. Yang pertama cikgu cerita satu persatu yang kita tengok selalunya yang kaitan dengan rawatan kanser tadi iaitu radioterapi. Radioterapi ni yang cikgu kata botak kepala orang tu dia kena
rawatan kanser ni di mana dia sangat panas bukan panas bakar kamu dia tembak, benda tu akan masuk secara frekuensi yang sangat tinggi. Frekuensi yang sangat tinggi menyebabkan kepanasan, dan kinetik yang sangat tinggi, dia membebaskan haba dalam badan kamu, dan badan kamu bila rasa dia tak sakit akan tembak, tak, bukan dia akan rasa macam panas lama-lama. Okey, dan tidak dapat nampung lagi, dia akan berluruh ke rambut. Okey, so penyurihan radioaktif penyurihan macam mana nak kena kumpul pada penyurihan macam mana. Yang cerita pensteran ni dulu zaman orang buat pembedahan alat-alat pembedahan tu semuanya besi tau, besi. Okey, di mana mereka rebus alat tu, rebusnya lama dengan takar didih satu-satu, dia memastikan semua mikroorganisma, virus semua dihapuskan. Tapi zaman sekarang gunakan pensteran mana ditembak satu radioaktif kamu ingat lagi elektromagnet ingat lagi apa yang gelombang yang menyebabkan panas, UV kan itu adalah salah satu daripada radioaktif. Dia guna radioaktif juga untuk steril alat-alat pembedahan tu. Betul lah, pembedahan semuanya besi tau. Bila steril, besi-besi tu kan jadi merah. Merah tu bukannya bertukar warna, tetapi dia menjadi panas. Okay? Kalau kamu pergi ke hospital ke klinik gigi, kena nampak satu rak dekat dinding mereka. Mereka letak alat tu dan tekan on, benda tu akan jadi steril. Dan itu masuk pensterilan. Okay? Supaya bahan-bahan mikroorganisma mati serta-merta. Yang seterusnya adalah pengawetan makanan. Pengawetan makanan seterusnya pembungkusan dalam tin dan pastikan makanan itu sentiasa baik diguna pakai dan lama digunakan, bertahun-tahun digunakan, dia mengawet makanan. Sebenarnya pengawetan pun tak bagus sebenarnya. Dia bukan original food, dia awet. Zaman dulu kalau kamu tahu zaman dulu dia awet gunakan siput babi. Tahu siput babi? Guna apa? Siput babi. Siput babi. Contohnya yang menting sading. Menting sading tahu, sading. Kalau kamu tin sading tu lama-lama akan basi kan. Tapi kalau tin sading tu tak akan basi sebab ditingkan dalam aluminium. Betul tak? Okey, dan tak tahan lama juga. Zaman dulu dia gunakan siput babi, dia blend siput babi tu, dimasukkan sikit dalam tu. Okey, bertahan lama. Sekarang taklah kan, tak adalah sekarang. Orang dah tahu kantor kan. So, sekarang ni dia orang pakai pengawetan baru, menggunakan chemical jugalah. Tapi sebenarnya tidak bagus untuk kesihatan. Sebab itulah kalau pakai original food lagi bagus. So pengawetan makanan contohnya yang penting. Sebab tu jangan makan dalam tin sangat. Kurangkan sikit makanan dalam tin. Okay. So yang seterusnya adalah mengesan ketebalan bahan. Kamu pernah tengok tak dokumentari dalam kilang ke bagaimana mereka mengisikan botol kicap ke botol sos ke isi kan, isi bahan dalam tu, masukkan air tin ke sebagainya. Kenapa bila isi ngam-ngam air tu tidak tumpah? Sebab inilah mengesan ketebalan suatu bahan. Ada radioaktif yang ditembak ke dalam, di belakang tu ada latar dia. Bila sampai tahap dia nak penuh, dia stop, automatic stop. Itulah mengesan ketebalan bahan. Cikgu rasa ada ke dalam ni, kita tunjuk kamu. Biasa keluar soalan. So mengesan kebocoran pipe bawah tanah itu sebut tadi macam best tadi, gunakan Kit Duncan Miller. So mengesan isian dalam tin dan bungkusan yang sebut tadi tu, sama juga mengesan ketebalan bahan. Mengkaji kadar penyerapan baja. Ini pun tak pasti sangat tapi jarang keluar. So, mengkaji kadar penyerapan baja. Ditengok jugalah baja yang masuk dalam akar tu berapa. So pengawalan serangga sosak, ini yang disebut tadi memandulkan belalang sejuta. Belalang itu dimandulkan supaya tiada populasi dia. Okay. Maka sekarang ni dalam juta pun dah jarang nampak taman dengar yang menyeram koks tanaman di Amerika ataupun di mana-mana tempat lah. Okey, radioterapi kita tunjuk sikit tentang radioterapi. Sini gambar dalam daripada Colbert 60 So ingat Colbert 60, tulis dalam nota kamu, Colbert 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Ini salah satu daripada radioaktif digunakan dalam perubatan. Okey. Sinar kami dipancarkan daripada lubang seni yang bongkar pelembab supaya satu alur sinar yang halus yang ditujukan tepat pada sel
kanser. Ini semua kena ada doktor penembak sel. Salah tembak, dia akan tembak sel yang baik. Itu rosak terus. Kebanyakan yang berlaku gitulah. Kalau tidak tembak pada sel yang betul, sel yang sihat akan rosak. Ini yang selalu berlaku ni. Satu lagi, isotok fosforus 32, strontium 90 adalah satu daripada radioaktif digunakan untuk perubatan. Ini lah penerihan radioaktif. Rupanya radioaktif ni adalah sinaran X. Curihan terabiot. Nak tembak tariot ni bahagian tekak kamu ni, bawah ni. Okey, ini adalah satu rebesan thyroid. Betul. Thyroid apa dia? Yang ketumbuhan dekat leher tu. Kan thyroid tu ada apa? Yang membeskan apa? Oh, dekat biologi saya tak ingat. Dia dah biologi dia lupa dah. Thyroid ni adalah satu benda apa? Alah, cikgu dah lupa lah. Thyroid tu benda apa? Dah masuk lah. Thyroid, ovari, hormon. Yes, hormon. Mulakan hormon thyroid kan. Tapi thyroid tu benda apa? Punca dia, cikgu lupa lah. Biologi tu lama tak tinggal biologi. Okey, thyroid adalah salah satu benda yang kita nak tengok. Contohnya kalau tengok thyroid tu bengkak ke, kecil ke, kita gunakan pilihan radioaktif. Okey, catatlah barium 138 juga adalah salah satu daripada radioaktif digunakan untuk perubatan. Natrium 24, iodine 131. Okey, catat yang disebut tadi. Sebab kadang-kadang dia keluar soalan objektif. Antara bahan-bahan ni yang manakah digunakan untuk bahan radioaktif dalam perubatan. Okey, pensteran. Pensteran Sinagama, sebenarnya menggunakan cobalt 60. Ia digunakan untuk membasmi bakteria dalam proses pensteran alat-alat perubatan seperti termometer, alat bedah, jarum suntikan, picai gali dan sebagainya. Tengok, jarum suntikan. Apa yang kena vaksin tu, jarum tu diguna pakai balik sebab tu tak boleh buang jarum. Jarum tu dibuang dalam satu tong sampah khas. Ataupun apa-apa alat-alatan tidak dibuang dalam tong sampah, disimpan dalam tong sampah khas dan di-recycle balik. Bila recycle balik, dia menggunakan pensteran ni jarum tu diguna pakai. Jarum tu besi tau. Kalau buang habis lah semua. Bagaikan kamu bakar kertas. Bakar kertas tu adalah kulit kayu. Kan semua kena potong kayu kan. Okey, so pensteran diguna pakai balik. So alat pensteran ni lah digunakan supaya alat itu digunakan semula. Okay. So yang ketiga ni, pengawetan makanan, lalat buah. Tahu lalat buah? Di mana ada buah, di situ ada lalat. Dipanggil lalat buah. So sinar gamma digunakan untuk membunuh kumbang dan serangga perosak dalam bidang pertanian. Ini bidang pertanian. Okay. Ini bidang pertanian. Tadi bidang pertanian. Dos sinar gamma. Sinar gamma yang kecil digunakan untuk menjadikan serangga perosak itu mandul dan kebanyakannya dapat dikawal. Bukan je lalat buah je. Disebut tadi lalat dalam sejuta dia kan. 4 juta dimandul, so tak adalah nak produce lagi. So, pupus lah. Alamak, kesiannya pupus. Tapi lalat buah takkan pupus lah. Terlalu banyak di dunia ni. Belalang pun ada banyak di dunia. Tapi kita jarang nampak belalang sekarang. Pernah tak nampak belalang dekat Malaysia? Pernah? Pernah kan? Banyak pupus lagi ya. Okay. So, kajian kadar penyerapan jaja. Inilah. Kita tengok baja tu cucuk dengan radioisotop fosforus 32. Kata fosforus 32, nitrogen 15 adalah untuk pertanian. Cucuk dan digunakan GM, Miller, check berapa kadar baja masuk dalam tanaman tadi Usaha tumbuhan dapat ditentukan dengan memesan kuantiti radioisotop yang terkandung dalam daun dan batang menggunakan pembilang Miller. Miller ni selalu pakai selalu kita guna Miller. So, menyamakan isian dalam tin dan bungkusan. Dah bungkus yang cantik kan, tak tahu. Dia bungkus kosong. So, nak tahu macam mana kita kena buka kan. So, kita gunakan radioaktif untuk mengecek, untuk semak semula bahan yang terkandung dalam bungkusan. Tin minuman ke, ataupun stok air kotak dan sebagainya. Seperti yang belajar ni So, punca senaga dah kesan sebagai tip GM. Masih bagi GM juga. Google Miller. Bukan Google Meet Google Miller. Okay, mesang kucaran pipe kita sebut tadi dah terangkan tadi dah. So, dikenakan natrium 24 Natrium 24 ni, fosforus 32 ni adalah radioaktif yang punya jangka masa yang sangat pendek. Jadi cepat hapus dalam 10 jam, hilang.
Bisa 4 jam, 3 jam hilang. Okay. Ini adalah jangka masa yang sangat pendek dia bertindak. Okay. Masih gunakan chip Google Mailer juga. So yang seterusnya yang terakhir iaitu mengesan ketebalan bahan. Inilah biasanya kita gunakan untuk membuat kertas. Kertas kan, macam mana kertas tu semua sama je. Nipis dia sama je kan. Bila kau nak nipis tu lagi sama, susah tau. Kenapa tak kau buat kertas secara buatan sendiri, boleh tak? Kertas surat khabar kau koyak, kan cerai kan, rendamlah air, dia hilangkan warna dia. Kemudian ambil kertas balik, blend balik yang halus, lepas tu kamu tekap dia, jadikan kertas. Takkan dapat seperti mana kertas selai yang cantik tu. Dia masuk ke? Muhammad Zudi baru nak masuk. Aduhai. Okay? So, takkan dapat selai kertas yang sangat nipis. Nanti tengok balik dalam video cikgu, cikgu rakam. Okay, nipis sangat nipis sebab kita gunakan sensor atau gunakan radioaktif untuk mengesan ketebalan sesuatu bahan. Okey, last sekali pengawetan makanan. Okay, sinar gamma juga digunakan untuk membunuh mikroisma. Makanan ni sebab basi ataupun sebab dia berkulat disebabkan oleh the microorganisma. Walaupun kau simpan dalam peti sejuk pun tetap berkulat. Betul tak? Kecuali kamu tembak dengan gamma, dia akan mematikan. Ingat gamma ni bukan gamma sebarangan. Kalau kamu gamma boleh makan, boleh masuk dalam badan. So gamma ni sekejap je. Dia punya radioaktif yang sangat ringkas. Tembak bukan terus makan. Tembak biarkan dalam berapa jam. Radioaktif akan hilang. Makanan dia ditutup dengan rapi, tiada mikroisma yang masuk dan buah itu akan berpanjangan. Tidak akan berkulat. Yang digunakan selamat dia tidak mudah nilai zat makanan itu, buah-buahan makanan itu biasanya menggunakan kaedah ini. Okay, so simpan dengan rapi, tiada lagi mikroisma yang masuk ke dalam kontainer makanan tadi untuk menjadikan makanan bulat. Contohnya macam roti. Kenapa roti? Roti kalau kamu dibiarkan di luar ataupun tidak tutup, ulat akan melekat di roti itu akan jadi berkulat dalam tu. Tapi kalau kau simpan dalam peti air pun berkulat juga. Sebenarnya kaedahnya disebabkan oleh kamu tegahkan roti itu di luar. Okey, sebab tu mikroisma akan masuk dan menjadi spora dan sebagainya. Itu mikroisma itu bukannya benda yang ni. Mikroisma ada berbagai jenis. Mikroisma maksudnya merujuk kepada organisma yang sangat kecil, yang sangat diskret, yang sangat kecil yang membiak. Dia pelbagai mikroisma kalau kamu belajar tentang mikrobiologi, tentang mikroisma. Okey, itu sahaja untuk rebutan radioaktif. Okay. Alright. Akan lebih faham kan betul radioaktif? Cikgu banyak cerita daripada bermula. Boleh cikgu. Radioaktif ni lebih tak banyak mengira. Dia lebih kepada pemahaman dan pengetahuan. So banyak membaca dalam bahagian ni. So bagi tengok bahagian tenaga nuklear. Ini titik konten adalah tajuk yang baru tajuk ni, titik konten. Tengok tenaga nuklear kejap. Tenaga nuklear, kita nak habis tajuk ni. Lepas habis tajuk ni kita akan sambung benda lain. Kita akan buat soalan banyak sikit. Alright, tenaga nuklear. Ada video ya. Salam sejahtera semua. Dengar. Saya Nadia. Hari ini kita akan melakukan perbincangan kita mengenai topik tenaga nuklear. Ini EduTV Tindak balas TV nuklear mampu menghasilkan jumlah tenaga yang banyak berbanding tindak balas kimia. Dalam suatu tindak balas. Okey, untuk video ni dia kita keseluruhan kita ikut tajuk satu persatu So kita dengar dulu. Bukan stop mana cepat-cepat kan. Okay, benda ni kamu boleh tengok dalam EduWeb TV Fizik Kata 5. Dalam YouTube sangat banyak video-video kaitan dengan fizik adalah sentiasa kurang daripada jisim nukleus atom yang asal. Kehilangan jisim ini menyebabkan kita akan belajar benda ni dan lebih kepada kimia. Tenaga nuklear. Ada formula dia.
Albert Einstein, seorang ahli fizik yang terkenal, telah mengemukakan satu prinsip yang mengaitkan hubungan antara jisim dengan tenaga tersebut. Beliau menyatakan bahawa jisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain ketika berlaku tindak balas nuklear. Hubungan antara jisim dengan tenaga telah dirumuskan dalam persamaan Einstein, iaitu E sama dengan mc kuasa 2. MC squared ni adalah E formula yang legend. tenaga, M cacat jisim ataupun M tu kehilangan cacat jisim. dan C laju cahaya Dengan menggunakan nilainya formula kita 3 boleh tentukan darab berapa 10 besar kuasa 4. letupan ni. Berapa besar tenaga yang dia dapat. Jisim satu atom adalah sangat kecil dan sukar diukur dalam unit ukuran jisim biasa seperti gram atau kilogram. Maka, suatu kaedah yang mana satu unit yang menggunakan perbandingan relatif di antara jisim atom lain dengan jisim satu atom karbon 12 telah digunakan. Kenapa? Isotop karbon 12 digunakan sebagai rujukan kerana ia terkandung dalam banyak sebatian yang ditemui di bumi. Unit untuk pengukuran jisim atom ini dinamakan unit UJA. jisim atom, UJA. Jisim satu atom karbon 12 sama dengan 1,993 darab 10 kuasa negatif 26 Yang biasa dia akan kilogram. bagi dalam soalan. Satu UJA Untuk kali ni kita ada perkiraan, yang sama dengan 1/12 daripada jisim Kita atom kira karbon berapakah 12, joule iaitu yang keluar selepas tindak 1 balas. UJA puluhan 993 darab 10 kuasa negatif 26 kilogram. 1 UJA sama dengan 1,66 darab 10 Ni biasa kuasa ni standard. negatif Kemudian tukar 27 kepada kilogram. unit UJA dan unit kilogram, Ada unit dua jenis gram dan tindak balas sebagainya. yang Senang. menghasilkan tenaga nuklear yang menyebabkan penyusutan jisim ini. Tindak balas ini ialah pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Pembelahan dia belah nukleus, pelakuran Pembelahan dia cantuman nukleus ialah nukleus. satu tindak balas di mana satu nukleus yang berjisim besar dipecahkan kepada dua atau lebih nukleus yang baru yang lebih ringan dan lebih stabil. Apabila proses ini berlaku, terdapat cacat jisim atau kehilangan jisim. Jisim yang telah hilang itu berubah kepada tenaga. Proses pembelahan nukleus boleh diwakili oleh pembelahan nukleus uranium-235. Apabila satu nukleus uranium-235 yang berjisim besar dibeda oleh satu neutron, pembelahan nukleus telah berlaku supaya menghasilkan nukleus yang lebih ringan dan stabil. Neutron. Nukleus barium Neutron ni setelah bila dia dibebaskan untuk melalui tindak balas yang berantai, dihasilkan. kita belajar tentang neutron ni. Jumlah jisim yang dihasilkan selepas tindak balas semakin berkurang. Ini bermakna berlaku kehilangan jisim yang dikenali sebagai Cacat cacat jisim. Situ je keluar sebagai cahaya, tenaga cahaya. Jisim yang telah Tenaga hilang Hubble. selepas proses ini berubah kepada tenaga Hubble mengikut persamaan Einstein seperti berikut. E sama dengan mc kuasa 2. Okey, itu je saya boleh tunjuk. Dia banyak sangat, nanti tak habiskan. Okey, you ready? Ya cikgu. Okey, kita teruskan Teruskan nota cikgu, ambil catatan. Video tadi tu kan boleh tengok dalam YouTube banyak. So, unit GC atom yang panggil UJA tadi tu adalah gabungan, bukan gabungan. Dia sebab dia sangat kecil, sangat diskret, kita boleh panggil kilogram, sangat kecil. Tengok 1.993 kali 10 negatif 26. Negatif 26, banyak kosong tu. Okay, sangat kecil. So kita panggil pakai UJA. Biasanya penggunaan kita gunakan UJA, kita tak guna kilogram ataupun kita tahu hakikatnya unit SI ialah kilogram kan. Tapi khas untuk atom, khas untuk tenaga nuklear kita gunakan UJA. Okay, maka satu unit untuk menggunakan perbandingan relatif antara jisim atom lain dengan jisim atom karbon 12. Kenapa pakai karbon 12? Tadi sebut tadi, karbon 12 ni biasanya terdapat dalam dunia, dalam bumi contohnya arang. Yang mana yang gelap-gelap tu ialah karbon 12. Tangan kamu kamu gosok,
bau terbakar, maksudnya itu adalah sumber karbon. Okay. Isotop karbon 12 digunakan sebagai rujukan kerana ia terkandung dalam banyak sebahagian yang ditemui di bumi. Okay, kita guna pakailah untuk karbon 12. So sebab itu kenapa kita guna karbon 12? Kenapa tak guna karbon 314 tadi kan? Tadi kan karbon 14 tadi kita guna untuk mengidentify usia suatu ancient group tadi kan? Tapi guna lebih kepada ke-12 ni sangat banyak daripada karbon 14 Okay. So unit untuk pengukuran JC atom ni gunakan sebagai unit UJA seperti tadi. So satu jenis atom karbon 12 ialah 1.993 kali dengan 10 negatif 29 kg. So tarifan untuk satu UJA JC yang sama ialah 1/12 daripada JC atom karbon. Iaitu kalau kamu nak cari satu UJA ialah 1.66 kali 10 negatif 27 kg. Ya. Kalau cakap satu UJA maknanya ialah 1.66 kali 10 negatif 27. Catat 1.66 kali 10 negatif 27 kg. 1/12 daripada jisim karbon 12. Karbon 12 adalah 1.9 kali 10 negatif 26. Jadi bila 1/12 daripada karbon 12 tadi itu ialah 1 UJA. Iaitu 1.66 kali dengan 10 negatif 27 kg. Okay. So tenaga nuklear. Tenaga tu mengikut kepada bentuk joule. Joule ialah tenaga yang digunakan. Ingat lagi kaedah tenaga. Tenaga sebelum dan selepas dah sama tapi tenaga tidak boleh dimusnahkan tapi berubah bentuk tenaga yang lain. Contohnya tenaga elektrik tenaga elektrik diguna masuk ke dalam motor menjadi tenaga kinetik. Tenaga kinetik masuk kepada kipas angin menjadi tenaga angin. Kan? So dia tak akan musnah, dia akan berubah ke bentuk-bentuk yang lain. Okay, dalam satu tindak balas nuklear ataupun liputan negatif didapati jumlah jisim nukleus atom baru dan zarah yang terhasil adalah sentiasa kurang daripada jisim nukleus atom asal. Maksudnya bila berlaku reputan negatif, dia akan menyusut. Jisim tu akan menyusut. Hilangan atau penyusutan jisim ini dibutuhkan menjadi tenaga. So yang menjadi tenaga ada disebabkan oleh cacat jisim. Okay, cacat jisim tu kalau kamu kira kamu dapat cacat jisim, kamu darab dengan formula Einstein, nanti kamu akan dapat berapa jumlah tenaga yang dihasilkan. Contohnya tenaga nuklear. Letupan tenaga nuklear. Tengok dulu kan, kalau kamu tengok dalam YouTube ada satu letupan nuklear itu sangat dahsyat. Di dunia ni ada 2 kali buat. Di Antartika dengan di mana, dekat lautan mana tak. Dia try buat. Memang sangat dahsyat letupan ni. Sebab dia dipanggil letupan berantai. Satu keluar dia berantai dengan lain. Okay, macam mana kita nak kawal rantaian tu? Okay, kita akan belajar nanti. So Albert Einstein seorang ahli fizik yang termuka telah mengemukakan satu prinsip mengaitkan hubungan antara jisim dan tenaga, iaitu prinsip keabadian jisim tenaga Einstein yang mengatakan bahawa jisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain. Okay, jisim tenaga bertukar sama lain. Maknanya dia pass pattern lah. Lepas tu dipanggil berantai. So hubungan antara jisim tenaga boleh disebutkan bersama ni. So ingat sampai mati ini formula Einstein, iaitu E sama dengan mc². Okay, E adalah jumlah tenaga yang dihasilkan dan bentuk joule, tenaga always joule. So sama dengan M, jisim. Jisim ni bukan jisim sebarang. Jisim kalau kamu buat formula nanti ada baki cacat. So sejasat tu kita akan tolak dengan jisim asal. Jisim yang diproducekan, jisim asal tolak dengan jisim diproducekan, akan dapat baki jisim. Baki jisim itu ialah jisim cacat. Kita tengok akhiran nanti So C macam biasa kelajuan cahaya iaitu 3 darab dengan 10 kuasa 8 meter per second. Ini kekal cahaya. Okay, kenapa dapat 3.8 second? Cikgu nak cerita panjang cerita ni. Ini dah satu eksperimen di sini So contoh pengiraan. Okay, tengok catat dalam buku nota kamu. Persamaan di bawah menunjukkan isotop radium 226 merepuk menjadi radon 22. Ingat lagi dengan formula cikgu ajar tu ni. Okay. Iaitu radium mereput menjadi radon. Radon RD. Saya lupa lah dia punya ni. RN, sorry. RA dengan RN So 226 mereput menjadi 222. Nampak tak? So, sebenarnya hasil daripada apa?
Baki 4. E, liputan helium. Betul tak? Ni 2. Tambah dengan tenaga. Kita belajar itu kan? Betul tak? Liputan alfa dan beta, betul? Okay. Kalau alfa akan keluarkan helium, iaitu part 2 helium. Dan kalau beta dia akan keluarkan elektron. Betul? Ingat lagi? Alright. Kosong. Okay. Tengok penyelesaian dia. So, tengok betul-betul. So, tadi 226, dia punya nombor proton ni ialah 88, iaitu elektron juga. Okay, ini akan menyusul menjadi helium. Sebenarnya satu lagi tambah dengan tenaga. Tenaga ini adalah hasil daripada daripada pengiraan cacat jisim. Cacat jisim dia tarik mana? Mari kita lihat. Mana dapat cacat jisim ni? Okay. Kalau bentuk ujar, dia bagi kamu ialah jisim atom 226 radium, iaitu 226.54 ujar. Berapa kilogram? Berapa dalam kilogram? Kita tahu ini adalah daripada 1 UJA adalah sama dengan 1/2 karbon 12. Kan sama dengan 1.66 kali dengan 10 negatif 29. Betul tak? 29 kan? Saya lupa dah. Kan negatif 27, maafkan cikgu. Negatif 27. Kalau karbon ni berapa? Kalau karbon ni berapa dia punya ni? 1.993 1.993 kali dengan 10 kuasa negatif 26. Tak? Okay. Kamu nak hafal apa boleh, tak nak hafal tak boleh. Tapi yang penting hafalkan ni. 1 UGA sama dengan 1.66 kali dengan 10 kuasa negatif 27. Ini 1 UGA. Okay. Tu tak perlu tukar lagi. Kamu tolak dulu. Dia bagi kamu 26 ni ialah UGA. Okay, dia akan bagi Dia ni semua akan dia bagi dalam soalan. Okay, radium dah 226, letak dulu dia tambah dengan helium. Helium, okay. Helium alpha. Helium, betul. Okay, tambah dua-dua ni, kamu akan dapat jumlah dia. Rupa-rupanya bila tambah, dia tak akan dapat 66. Biasanya kalau kamu pecah kan, 4 tolak dengan 2 jadi 2 kan. Okay, dapatlah 2. Biasanya kalau tambah-tambah ni dapat 4 kan. Jadi 4 dari tu 4 jadi kosong kan. Sepatutnya kosong. Tetapi dia tak jadi kosong. Dia ada baki ni. Baki ni yang dipanggil sebagai cacat jisim. Faham? Okay, cacat jisim ni bila kamu dapat ni, kamu nak cari dia punya tenaga. Joule. Okay, dengan menggunakan formula Einstein iaitu mc². So inilah cacat jisim. Cacat jisim ni dalam bentuk UGA. Tapi kalau gunakan Einstein ni, kamu kena gunakan kilogram. Jadi ini akan tukarkan dia. 0.033 ujar bersamaan dengan berapa kilogram. Okay, 1 ujar bersamaan dengan 1.66 kali dengan 10 negatif 27. So carilah berapa penerapan silang. Kamu akan dapat berapa kilogram. Berapa? Dah lah. Okay, kamu dapatlah 5.5 kali dengan 10 negatif 29. Masukkan saja dalam formula Einstein, kamu dapat ini dia jumlah tenaga. Alah cikgu, 4.95 kali 10 negatif 12 saja cikgu. Sikit ni cikgu. Memang sikit Memang sikit, tetapi ni baru tindak balas 1. Tindak balas 1. Sebenarnya tindak balas yang berlaku ni, dia banyak tau, beribu-ribu, berjuta-juta. Bayangkan berjuta-juta tindak balas yang berlaku dalam masa beberapa saat. Dia menghasilkan satu tenaga. Okay. Satu tindak balas ialah hasilnya ialah 4.95 kali dengan 10 negatif 12 joule. Kalau berjuta-juta darab lah, kamu akan dapat tenaga yang sangat besar. Okay. Jadi inilah cara nak menjawab dalam soalan pengiraan untuk ujar ni. Okay, dah faham tak sekarang ni?
Pengiraan Boleh, ni tak cikgu. susah. Okay. Yang ni kan dibagi dalam soalan. Tolak saja pendapat yang dibagi. Kemudian tukar kepada kilogram. Sebab kita nak gunakan formula Einstein iaitu mc squared. So yang guna ni. Ini adalah cacat jisim. Berharap kamu akan dapat ujar dia. Okay. Itu formula dia. Okay. So tenaga yang dibebaskan inilah ujar. Soalan ni. Cacat jisim ialah soalan ni. Okay. Boleh faham kan? Okay. Kaedah penghasilkan tenaga nuklear. Macam mana kita nak hasilkan tenaga nuklear? Okay. Kalau kamu adalah seorang ahli saintis yang menjaga nuklear, kamu kena tahulah bagaimana nak menghasilkan nuklear. Ada dua kaedah yang cikgu sebut tadi. Kaedah pertama, pembelahan dan pelakuran. Pelakuran ialah pencantuman antara dua nukleus. Okey, pembelahan nuklear. Nuklear ialah proses pemecahan satu nukleus berjisim besar kepada dua nukleus yang menjadi ringan. Yang besar ni jadi dua. Macam proses osmosis kan? Osmosis Bukan. Mitosis. Mitosis, sorry. Mitosis. Kan? So dia belah jadi tu. Dia belah dia hasil daripada neutron. Ni adalah neutron. Neutron ni bila dia ganggu bahagian sistem rangkaian ni, dia akan pisahkan dua. Bila dipisahkan dua ni, dia akan pecahkan lagi neutron yang baru. Ni yang neutron ni. Tugas neutron ni adalah untuk memisahkan neutron. Dia akan mencari lagi uranium yang lain. Dia bukan berlaku satu tempat ya. Uranium tu banyak uranium lain. Ni atom-atom uranium yang halus tu dia akan cari lagi, 3 lagi. Pecah 3 lagi jadi 9 jadi 16 dan itu kan sistem berantai yang menyebabkan tenaga itu sentiasa produce. Okay. So satu macam mengentam satu uranium, satu atom. Ingat satu atom. Kalau kamu ada satu bongkar tu ada berjuta-juta atom yang duduk rapat-rapat tu. Itulah atom. Atom sangat diskret, sangat halus. Okay. Bila satu neutron tembak satu atom, dia akan menjadi dua atom. Dua atom bebaskan 3 lagi neutron. 3 neutron tu akan mencari atom uranium yang lain. Jumpa 3 atom tadi tu, kurang lagi 3, 6, 9 berganda dan menjadikan tenaga yang kata berantai tadi. So, kalau uranium tadi tu bertambah kehadiran dengan neutron, ni pengiraan secara kimia, iaitu ada 10M. Bukan kalau E negatif 1 kan? Kosong negatif 1 betul tak? Dia terbalik. Elektron apa? Atas kosong ke negatif 1 atas? Cikgu dah confuse lah. Atas kosong. Atas kosong kan? Betul lah cikgu. Okay, inilah elektron, tapi neutron ialah 01 di atas 0 bawah. So dia akan menghasilkan uranium 23692 dan dia akan bertindak balas pada proton. Dia tak stabil Mula stabil. Datang uranium tak stabil dah. Tu reput. Menghasilkan dua jenis atom iaitu barium dan kornium. Kan, barium dan kornium. Maksudnya barium dan krypton. Krypton Dan dia akan menghasilkan 3 lagi. Okay, so jadi 143 barium iaitu 143, 92 kornium. Berapa? Kau tambah semua ni, berapa? 141 tambah 92, berapa? 233, betul tak? So 3 datang daripada 3 lagi. Neutron akan terbebas dan menghasilkan tenaga. Tenaga ni ialah jasad. Kalau kamu tak ada dia punya ujar dia ni, kamu tambah, tolak dengan uranium, kamu akan baki cacat jisim sini. Ini yang kamu kira tenaga nuklear. Tenaga ni lah keluar berapa? Biasa negatif 27 tadi kan? Okay. Ni baru 1. Datang lagi 2, 3, 4 jadi banyak berganda. Boleh faham Boleh cikgu. Yes. Ada video ke? Tak ada video. Okay, ini kita balas berantai. Cuba sebut berantai tadi lah. Tak ada video. Okay, jadi balas berantai. Cuba sebut tadi lah kan? Bila tembak neutron di sini, keluar 3. 1, 2, 3 neutron. Neutron akan cari lagi uranium yang lain. Tembak lagi 3 lagi. Macam sistem hierarki lah. Segitiga tu kan. Hierarki. Tembak. Kau cari lagi 3 orang lagi.
Kau cari lagi 3 orang lagi. Saya dah cari 3 orang lagi. MMM. MMM kan? Kau cari 3 orang. Macam itulah berantai. Dia panggil tidak balas berantai. Okay. Yang berantai tu adalah neutron yang terbebas. Neutron ni fungsi dia adalah untuk tidak stabilkan sesuatu nukleus. Ya? Sambungkan uranium jadi 236. Bila 236 dah stabil dah kan? Cantik dah. Datang neutron tambah jadi 236. So tak stabil. Dia terpaksa belah. Jadi krypton dan barium. Okay, first generation. Okay, second generation, third generation. Dan ni macam mana kita nak pastikan dia stop. Nak stop kan dia? Ada cara dia. Kalau kamu belajar baca buku bahagian tenaga reaktor nuklear di dalam buku kamu, ada satu unsur yang boleh stopkan neutron. Okay? Iaitu button rod apa? Kau tengok ada dalam buku kamu ni. Okay? Button rod apa? Juga lupa dah. Ada nama tu. Dia digunakan dalam tenaga nuklear. Okay? Yang bebaskan neutron dan sebagainya. Ni boleh faham So, reaktor nuklear terkawal. Cakap dia terkawal. Kenapa terkawal? Sebab ada rod tu. Rod tu apa nama? Kita tak tahu. Tengok dalam buku kamu. Kamu kan tahu. Rod apa. Okay? So, bom atom tak boleh terkawal. Sebab itulah atom jadi macam mushroom tu. Kan? Dia letupan boom. Kan? Selagi tak habis uranium tu lagi meletup. Meletup. Sebab itulah bila meletup habis di sekitar kawasan. Contoh kalau Malaysia kena lah kan. Satu Malaysia habis hancur. Termasuklah Sumatera dan sebagainya. Sangat besar letupan radioaktif ni. Okay, letupan yang sangat-sangat besar. Kalau besar tu besar penumbuk. Tu uranium sebesar penumbuk. Boleh meletupkan ke Malaysia. Bayangkan uranium sebesar kereta. Jatuh ke Malaysia. Terpias sampai ke China pun boleh berlaku. Sangat besar. Tidak balas radioaktif. Okay, faham tak ni? Faham cikgu. Selagi nukleus ada, selagi itu dia akan bebaskan tenaga. Okay, tapi kalau gunakan reaktor nuklear, tentang uranium boleh 400 juta tahun baru habis kan? Kalau kamu kawal betul-betul, kamu dapat 8 juta tahun ke depan pun masih gunakan tenaga uranium. Kalau ada reaktor nuklear ni lah. Biasanya di Jepun ada. Jepun ni dia tak ada hydroelectric kan, pangkal hydroelectric tak ada, solar pun payah sebab dia kuasa sejuk. So dia terpaksa gunakan reaktor radioaktif. Okay, Malaysia tak sesuai lah. Malaysia panas, boleh gunakan tenaga solar. Malaysia ada empangan. Malaysia ada 2 empangan hydroelectric kan. Boleh producekan tenaga elektrik. Okay, tapi reaktor nuklear tak ada. Memang tak sesuai buat Malaysia. Okay, sebab tak perlu sangat. Sebab ada risiko dia kalau buat reaktor nuklear. Dia perlu duduk jauh daripada orang lain. Sebab ada kes-kes kebocoran radioaktif. Okay. So, pelakuran adalah pencantuman antara 2 nuklear. Okay, fusion. Macam boboiboy. Api dengan boboiboy ais. Fusion. Jadi, crossfire. Ni anak cikgu ni. Kan? Fusion. Kan? Boboiboy fusion. Cikgu kurang itu lah. So, inilah pencantuman antara 2 nuklear. Okay. Kami bukan pecah, tapi kami bergabung. Okay. Ayat-ayat. Boboiboy. So, proses gabungan 2 nukleus yang ringan menjadi satu nukleus yang lebih besar menghasilkan tenaga yang sangat besar. Betul lah boboiboy punya idea tu. Okay. Di mana bukannya dia berpisah, tapi dia bergabung. Menghasilkan tenaga yang betul. Jadi logik jugalah kan boboiboy tu cantum. Okay. Contoh proses dia bergabung ialah di matahari gabungan antara atom uranium dan tritium. Ni adalah satu radioaktif yang sangat mahal, yang sangat-sangat hebat, iaitu dia panggil kuasa matahari. Okay, kuasa matahari. Right. So dia akan bercantum. Kalau dia bercantum, contoh kita ambil hidrogen, okay, berproton yang sama dengan isotop, tapi dia nombor atomnya berlainan ataupun nombor neutron ya. Okay, bila cantum kamu akan dapat 5 kan, tapi bukan 5, dapat 4. Okay, helium. Dan dia akan membebaskan satu neutron. Membebaskan tenaga. Tenaga ni kalau kamu kira-kira cacat GC-nya, kamu akan darab dengan Einstein. C squared kamu akan dapat tenaga. E ni adalah tenaga.
M ni sama mana? M ni lah daripada jacak jisi antara ni tolak dengan ni. Okay, jacak jisi dan darat dapatlah tenaga. Okay, boleh faham ni? Kalau boleh buat kiraan, biasanya ada dalam soalan kiraan. Okay. So ini dia bebaskan satu neutron ya. So satu neutron dibebaskan kalau dicantum. Tapi kalau dibelah, bebaskan 3 neutron. Okay. Okay, reaktor nuklear. Ni cikgu sebut ni. Ni dia rod dia. Rod ni dipanggil rod baron. Rod baron ni yang sekat neutron supaya tidak mengacau uranium yang lain. So baron akan sekat dia dan dia takkan pergikan ni 25 berapa ni? 256. 256. Kan? 255. 25 kan? 235. 35 tak boleh, neutron tak akan masuk dapat dia 236 untuk tidak stablekan uranium. Okay, so baron ni fungsi dia untuk menyekat. Sebab itulah bila nak berlaku tidak balas, dia angkat rod baron ni atas. Dia akan kena pada radiatif tu, dia akan menghasilkan tenaga dan benda ni akan panaskan air, air tu jadi steam dan air tu juga untuk menyejukkan supaya tidak berlaku letupan. Okey, baron tu juga dimasukkan dalam ni supaya tidak berlaku, tidak balas nuklear itu di bulan dan dia mengawal. Ni rod ni. Rod ni yang mengawal tidak balas penyerapan neutron dalam berlebihan. Kalau tidak terkawal, dia akan jadi bom nuklear. Meletup satu reaktor tu. Okay. So rod uranium menghasilkan tenaga nuklear melalui proses belahan ni. Inilah. Rod merah ni adalah uranium. Dijadikan bentuk rod. Senang. Bukan bentuk ketul batu tu. Susah nak kawal. Dia guna rod. Jadi bila baron disatukan, ditutupkan. Tutup ni maksudnya kalau tutup maksudnya tidak berlaku tindak balas sebab tiada. Senang dia. Nak cetuskan tindak balas ni, lempar satu neutron saja. Satu neutron saja masuk dalam reaktor ni, dia sedikit balas. Satu jadi 3, 3 jadi 9, 9 jadi 16 dan sebagainya. Akan berlaku tindak balas berantai yang menghasilkan tenaga yang sangat panas. Air akan menjadi meledak. Steam akan naik dan memutarkan turbine. Turbine itu akan menghasilkan aruhan elektromagnet iaitu elektrik. Okay. So thrust grafik mengawal kadar tindak balas mempertahankan neutron yang terasir. Okay, thrust grafik lah salah satu daripada untuk mengawal neutron terasir. So bukan pengawal baron saja. Grafik pun adalah salah satu daripada untuk mengawal tindak balas neutron. Okay, right? Faham? Ada dua jenis iaitu baron dan grafik. Okay, untuk dinding konkrit ni supaya ingat tindak balas yang berlaku ni mengeluarkan 3 sinaran alfa, beta. Alfa, beta, gamma. So sebenarnya adalah sangat bahaya. Sebab juga cakap risiko menghasilkan reaktor di Malaysia sangat risiko sebab dia boleh meletup dan mengancam keselamatan penghuni di sekitar ni. Macam di Jepun pernah jadi satu letupan di reaktor iaitu berlakunya kebocoran radiatif. Okay. Di sekitar ni semua dia buat di kawasan pantai tau. Habis hidupan lautan mati. Pokok-pokok habis layu dan mati. Dan manusia pula menjadi terencat. Kamu tahu tak Jepun lepas Nagasaki dan Hiroshima meletup, ingat lagi? Sejarah? Ingat. Kebanyakan orang Jepun pendek-pendek. Betul tak? Oh. Jarang jumpa Jepun yang panjang, tinggi. Betul tak? Sebab itulah Jepun dia saman Amerika yang menyebabkan dia orang punya generasi pendek. Faham tak? Dulu paling panjang dulu sebelum letupan daerah sekitar Hiroshima. Kesan daripada negatif. So air panas menyerap dia sebut tadi ya. Air panas ni menyebabkan turbine itu memutar turbine tadi tu dan kembali juga air sejuk untuk sejukkan bahan reaktor. Okey, bukan saja transgrafik, bukan saja boron untuk mengawalkan tindak balas radiatif, air juga untuk coolingkan bahagian radiatif ni supaya tidak meletup. Okey, ini dia punya struktur yang sebenar. Okey. Okey. Sebenarnya penyejukan samalah ada kipas banyak untuk sejukkan air. Macam reaktor dalam kenderaan. Ya, ya. Macam reaktor dalam kenderaan. So, turbine ni akan pusing. Hasillah aruhan elektromagnet. Biasanya mengeluarkan arus ulang alik. Okay, AU.
Kenapa balik? Sebab kita boleh gunakan transformer untuk naikkan kuasa untuk disambung ke stesen-stesen yang lain. Okey, kita ingat semula pembelahan uranium 235. Catat digunakan dalam reaktor nuklear. Okey. Konsep menghasilkan elektrik dia menggunakan air panas Bila air panas itu mengalir dan mengeluarkan steam tu akan menggerakkan turbine. Ini saya cerita macam mana menghasilkan elektrik So, turbine itu adalah seperti dynamo dalam basikal kamu. Dia akan menghasilkan aruhan elektromagnet dan menghasilkan arus ulang-alik dan dinaikkan menggunakan transformer injak naik dan disalurkan ke setiap stesen yang lain. Okay, boleh faham? Boleh Okey. cikgu. Cikgu rasa kena berhenti kot. Berapa dah? 11.30 hari kan? Okey, last pengiraan last untuk cacah jisim. Kena ulang banyak kali benda ni sebab kamu faham. So, E sama dengan MC squared. So, M ialah mass deflect. Deflect ni ialah cacat jisim yang kamu dapat nanti dalam formula yang kamu hasil tu, formula tu. Kan? Tambah ni, tolak dengan ni. Tolak, kau dapatlah baki dia. Baki dia ialah cacat jisim. Okay? Contohnya, faham tidak? Okay? Cacat jisim. Right, so mass detect the different of the mass before and after reaction. Ni dah bahasa Inggeris lah. Tadi dah bahasa Malaysia kan. Okay, small tu dipanggil UJA. Kalau Inggeris dipanggil AMU, iaitu Atomic Mass Unit. Okay, bahasa Malaysia kita pakai UJA. Unit jasad dan unit isi atom. Okay, unit jasad atom adalah satu perberat daripada berat karbon 12. Karbon 12 adalah 1.993 kan. 10 negatif 26, betul? 27. 27 Okay. So 1/12 maknanya kamu akan dapat 1.66 kali dengan 10 negatif 27. Ini ialah 1 UJ. Okay. Persamaan 1 UJ. Okay. Ataupun cikgu boleh cantikkan lagi macam ni. Sama dengan 1 UJA sama dengan 1/12 karbon 12 iaitu 1/12 1.993 kali dengan 10 negatif 27. Okey, benda ni adalah sama. Cikgu yang 1.993 tu kan. Dia darab 10 kuasa negatif 26 kan? 26 kan? Itu saya 26 ke 27 ni? 26, sorry 26 26. Kenapa nota bahasa Inggeris tak 27? Kan? Yang 1.6 27 betul tak? 26 betul-betul. Yang tu. 1.6 kali dengan 10 negatif 27 ke 26? 1.66 tu 27. Betul, ya betul. Betul lah. Yang ni satunya 26. Dia 26. 26 pun dapat 1.67 kali dengan 10 negatif 27. Okay? So ini salah ni. Ya, ini salah. Dia ikut 10 negatif 27. 26. Okay? Right. So, formula dia, kita sebut sekali, E sama dengan MC squared. So, energy release dalam bentuk joule. Ingat lagi, EV ni apa? Dalam volt kan kita sebut itu. Volt ialah E, volt kan? Ni formula ni tahu mana ni? E apa E? E elektron. Ya, elektron darab dengan proton. Kamu akan dapat joule juga. Okay. Kita tengok dia punya sama ada tenaga itu keluar dari bentuk tenaga haba ataupun tenaga elektrik. Bagi dia agak. Gunakan formula Einstein. Okey, apa-apa pun dia takkan jadi negatif. Kalau kamu tolak dapat cacat jisim, kamu dapat yang angka positif. Kamu kira. Dan speed light. Okey, calculate the atom below ini. Jadi bagi kamu radium 225, dia bagi kamu 222 ni dan radium ni. Okey. Ikut formula Ra reput menghasilkan apa? Radon Rn kan? Tambah dengan helium. Betul tak? Ni adalah 225 hasil 222
4 kan? 4, 2. Betul tak? Tambah dengan tenaga. Untuk dapat tenaga ni adalah berapa jacak jisim yang kamu dapat. Jadi Bukan radian ni, ya? Bukan duduk satu ke? Duduk satu. Duduk 5.4. Kan? Duduk satu kan? Duduk satu ke kan? So hasil 4 sini kan? Ada satu. Ni pun salah. Okay. So radian ialah berat di sini adalah 22.0254. Ini adalah bentuk juja. Okay, tolak dengan hasil tambah kedua-dua ni adalah 222.0175. Ingat apa yang dibagi sampai 4 pun kamu masukkan juga Tambah dengan helium 4.0026. So, tolak ni dapat berapa? Tambah ni dulu. 2 ni tambah tolak dengan ni. Berapa dapat? Kira lah, cuba tak ada kereta ni. Berapa guys? Cikgu, saya Berapa? 3.9 Dalam unit Yuja. Ujar. Berapa ujian dia? Baik gua. Oh ni dia tukar berkilogram terus ni. So, dapat Yuja tukar kepada kilogram pun dapatlah jawapan ni adalah 6.44316. Kita ambil semua perpuluhan supaya nak lebih detail dan darab 10 negatif 7 kg. Itu ialah jisim cacat jisim dan akan menggunakan formula Einstein iaitu tadi ke 25, 26 26. Ke 25 ni stabil, 26 tak stabil. Ini 26. Tadi ini kata 26. 22. Salah tadi. Okey. Tadi ni. Okey, so guna formula Einstein kamu akan dapat dia punya mass before and after. Dan tambah-tambah kamu akan dapat dia punya juja dia adalah 0.053 juja dan tukar kepada kilogram kamu akan dapat 8.798 kali 10 negatif 30 kilogram dan masukkan dalam formula Einstein tegangan cahaya kelajuan cahaya dapat dalam bentuk joule. So, bila tak kamu tukar kepada bentuk EV? Macam dapat? Kamu kena bahagi dengan 1.9 kali dengan 10 negatif berapa? Elektron? 1.6 1.6 cikgu 1.6 negatif 16 16 ke 19? 19 kot. Ya, kau tengok buku lah. Cikgu tak pasti ingat. Buku. 19 ke 21. Elektron berapa elektron? 1.6 kali 10 negatif 19 ke ataupun 1.9 kali dengan 10 negatif 16? 19. 19 19. Confirm okey, kamu dapat berapa? Bagikan dia. Bagi 7.92. 4.88 kali dengan 10 kuasa 6 E botan. Ni botan yang kamu dapat. Ni 1.6 kali dengan 10 negatif 19 Nampak tak? So inilah dalam keadaan tenaga haba. Tenaga lah, bukan haba je. Tenaga tukar kepada betul elektrik itu yang dapat. Banyak betul dapat elektrik Okay, boleh faham Formula is a nuclear equation for nuclear reaction. Okay, kita bagi satu UNA. Okay, ni apa ni? Ini adalah masih lagi pembelahan kan. Uranium hadir satu neutron. Jadi 236 tak stabil. Tak stabil dia pecah pada ZE, SE dengan SR dan masihkan 3
Ni 3. Bila dia berlaku pembelahan dapat 3 neutron lagi kan. Okay, stabil lah. 140 tambah 94 tambah 3. Dapat tak? 236. Dapat 236 So 92, 54 tambah 38 dapat 92. So seimbang seimbang, samaan seimbang. Ni kimia tahu kan? Dia seimbang kiri kanan kan? So dah seimbang boleh kita cari dia punya cacat jisim. So uranium kita ialah 2 ni. So 235.043924. Jangan malas tulis. Tulis juga dibagi dah. Tulis. Tolak dengan hasil tambah zenium iaitu 139.92 1620 tambah dengan SR ialah 93.915367 tambah dengan 3. Dia 3 3. Ingat lagi pembelahan biasanya akan keluar 3 neutron. Okey. Dengan low 3 darab dengan 1.0086665. Okey, tambah tu tolak akan dapat berapa semua sekali. Lambat kira, kita terus tekan terus. Okay. Dia kata determine the value X. Value X kena seimbangkan pengiraan. Seimbangkan senang je. Kalau ni 2, 3, 6. 140 tambah dengan 94 jadi apa? 2, 3, 4 kan? 2, 3, 4. 2, 3, 3, 4. 3, 4. 2, 4, 2 lah. Bukan 1, 3. Kan? 140 tambah dengan 94 dia lah 2, 3, 4 kan? So 2, 3, 4. 3 dah tolak 2, 3, 4 apa? Tinggal lagi 2 kan? Bukan 3 ni 2. 2. 2 kan? 2 ni dapat 2, 3, 6 tak? Seimbang. Betul tak? 3 dah 2 lah. Okay dah kita teruskan. Kedua, pernah 2. Ini itu tak ikut lah pembelahan 3 neutron tu tak boleh ikut. 3 ni kan tak boleh ikut lah. Dia kena seimbangkan persamaan saja macam kimia pembelajar. So kalau ni ialah 2, 3, 4, ni 2, 3, 6. Okay, kita perlukan lagi berapa? 2 saja. So letak X sebagai 2. Senang kan? Boleh faham? Kalau kimia boleh, ni pun boleh So, calculation untuk cacat jisim. Dua, 3, 5 tadi yang di tambah. Oh lupa, tambah sekali dengan neutron. Apa cikgu ni? Ni before Selepas tambahkan semua, jarak dengan 2 lah. So yang ni tolak dengan yang ni dapat berapa? 0.98272 Juja tukar kepada kilogram. 0.32913152. Nampak tak? Kenapalah dia tulis panjang-panjang ni. Kalau kita bagi amount tu kamu kena tulis sebiji macam dalam soalan Jangan malas. Okey, masukkan dalam formula Einstein dan dapatlah hasil dalam bentuk joule iaitu 2.9962 kali 10 negatif 7 tukar kepada E-Volts iaitu dalam bentuk voltan 1.9 kali dengan 10.8 E-Volts. Okey, boleh faham semua? Senang kan? Boleh cikgu. Tapi ni senang. Okey apa? Banyak nombor. Banyak perpuluhan. Yang ni yang trick kamu dan trap kamu, cara kamu gunakan calculator Betul, jangan cuak. Mana kira? Jangan cuak. Okey, inilah fusion. Cik rasa cikgu boleh teruskan, masa dah habis. Dia sama dengan nota bahasa Malaysia tadi. Itu fusion adalah fusion. Gabungan kan? Fusion ialah pembelahan Tak apalah, saya teruskan lah. Kita sambung pada hari Senin ni. Okay? Okay, kita nak habis lah ni. Kita nak dekat habis lah. So kita akan belajar tentang reaktor nanti dan seterusnya kita akan masuk tajuk yang terakhir dalam kata 5 iaitu fizik kuantum. Fizik kuantum ni lah fizik kuantum ialah subjek yang sangat baru. Okay. Yang ini diperkenalkan dari KSNM. Okay, yang ni lebih kepada hasil penelitian Einstein Einstein dengan De Broglie. Sebenarnya dia temui parallel world. Tahu parallel world?
tahu. yang parallel, dan ada Sama. juga yang mengatakan bahawa bila kita keluar daripada planet kita ni, dia punya kadar kegravitian tu, semakin kamu jauh daripada bumi, semakin kamu jauh daripada matahari, kamu lambat penuaan. Kamu tua lambat. Kamu tua adalah disebabkan oleh matahari yang menyebabkan kamu jadi usia tua. Tahun masih kekal. Contoh cikgu sekarang ni, usia cikgu ialah 300 tahun. Tua dah kan? Tapi muka muda lagi kan? Maksudnya cikgu telah keluar daripada sistem matahari. Matahari yang menyebabkan kamu tua. Oh, sebab terdedah kepada matahari cikgu. Satu. Itulah satu punca yang menyebabkan kamu penuaan. Kita tua. Dan jika ada juga satu teori mengatakan, Einstein, kalau kamu keluar macam Star Trek, tengok Star Trek? Star Trek. Kamu pergi mengembara ke dunia lain kan? Ke planet lain. Bila kembali ke bumi, anak kamu yang bayi baru lahir tu dah jadi datuk dah. Kamu masih muda lagi. Faham? Itu teori lah. Einstein cakap lah kan. Tak tahulah betul tidak. Kita pun tak pernah test tak pernah di luar daripada pengetahuan kita. Okay, itu adalah teori yang dipakai lah. Right, okay, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa. Okay, okay, ada soalan? Tak ada cikgu. Okay, kalau semua faham, Alhamdulillah. Kenapa semakin sikit orang? Okay, betul. So, cikgu kehadiran. Kita ada Afiq, Atira, Haika, Ibi, Zumi. Okay, so macam biasa cikgu nasihat kamu. Okay, kita tak tahu sama ada COVID ni, memang takkan tahu punya. COVID ni biasanya 4 tahun 4 tahun. Nak bendung dia bagi habis. Kamu juga generasi yang bertuah juga seperti generasi yang tahun lepas, SPM pada umur 18 tahun. So kamu SPM pada bulan 2, kamu kena buat satu SPM amali kamu memang katakan tough sikit lah. Kena buat amali sains. Sorang-sorang. Okay? Cikgu kena bagi talimat kepada kamu macam mana nak buat dan talimat format baru. Okay, kita akan buat satu masa kita akan buat teknik menjawab. Okay. Yang penting penuhkan ilmu dada, baca buku daripada bab tingkatan 4 sampai bab tingkatan 5. Okay, kita akan habis tajuk hari ini pada Isnin insyaAllah. Okay, itu saja. Okay. Kalau tak ada soalan, cikgu undurkan diri. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey. Salam. Terima kasih cikgu.